Saya nak tanya ibu-ibu, antara kesalahan kita pada anak dengan kesalahan anak pada kita, mana lebih banyak? Salah silap kita pada anak lebih banyak daripada salah silap anak kepada kita, ibu-ibu sekalian. Kalau kita tengok perangai akhlak dia begitu hari ini, ia acuan daripada siapa? Acuan kita. Masa kita didik dulu masa kecil, kita tak kenalkan dia betul-betul dengan Al-Quran, betul tak? Kita tak ajarkan dia betul-betul dengan ilmu fardhu ain. Tapi bila hari ini dia buat akhlak yang tak baik, kita seolah menyalahkan atas bahu dia semata-mata. Nampak kan? Ya, kita sebenarnya tidak adil menyalahkan dia sepenuhnya. Sebab itu bila kita jadi ibu yang faham, ibu yang ada ilmu, kita juga akan minta maaf daripada anak. Selalu anak minta maaf dengan kita kan? Sekali-sekala mak nak minta maaf Along, mak nak minta maaf. Masa kecil dulu mak banyak pukul Along. Sebab Along je masa tu mak boleh harap tolong tengok adik-adik. Kadang budak tu boleh sebut balik, orang ingat mak dulu garang. Mak tak sama dengan adik, mak tak pukul macam Along. Mak rupanya dia simpan. Betul tak? Saya cakap macam ni sebab saya ada banyak kes anak-anak muda yang trauma dengan ibu bapa. Sebab bila kes sampai kepada saya, contoh dia pukul anak. Kata Ustazah, macam mana? Saya tak boleh berhenti saya pukul anak. Saya tanya, dulu awak dibesarkan dengan pukul ke? Betul, mak saya kuat pukul saya. Tapi sekarang mak saya dah berubah. Sekarang macam mana awak nak pulih? Awak pergi jumpa mak. Bila mak minta maaf, dia menangis. Lepas tu dia boleh berhenti. Rupanya ada trauma dia simpan. Dia tak sedar dia ada simpan dendam pada mak. Setiap kali dia marah anak, dia akan ungkit. Dulu mak kena pukul macam ni lah. Dulu mak masa kecil macam ni lah. Sebab tu mak boleh jadi orang macam ni. Jadi dia ulang skrip yang sama. Ibu-ibu sekalian. Sebab itu kalau saya cakap pasal ni, saya pun rasa sedih. Sebab saya pun ada anak 6 orang. Saya pun kadang-kadang hilang kawalan. Tapi apa yang saya boleh buat, saya tak boleh janji pada anak saya, Umi akan jadi ibu yang sabar, Umi akan berubah. Apa yang saya boleh buat sabar hari, saya minta maaf dengan anak. Umi minta maaf sampai kadang anak-anak menangis. Kadang saya minta maaf, Umi minta maaf sungguh-sungguh. Umi hilang kawalan tadi. Umi marah gini-gini. Ada waktu tu anak saya dah jati, dia terus jawab, Umi tak apa Umi. Kami pun buat salah. Umi marah sebab Umi salah. Kami pun ni. Maksudnya saling berbalas minta maaf. Walaupun kita dah tua, kita masih lagi jadi seorang ibu. Sekali jadi ibu, kita ibu seumur hidup. Betul kan? Jadi tak jatuh martabat kita, kemuliaan kita bila kita mau maaf dengan anak. Malah lebih tinggi kedudukan kita. Nabi Muhammad sendiri bila akhir-akhir dah nak sakit, dia sendiri minta maaf dengan semua para sahabat. Nabi itu kekasih Allah yang tak pernah buat salah. Masya Allah. Apa tak lagi kita, betul kan? Jadi saya nak tanya ibu-ibu sekalian, agak-agak anak kita boleh menuntut tak di akhirat kelak? Boleh tuntut tak? Tuntut. Ya Allah, aku jadi begini sebab ibuku, ya Allah. Ya Allah, aku begini sebab ayahku, ya Allah. Ya Allah, aku ingin menuntut ibuku tak mendidik aku dengan betul, ya Allah. Tapi bila aku besar, aku tak tutup aurat, aku yang dihina, aku yang dipersalahkan, ya Allah. Ibuku memaksaku bila umur aku sekian-sekian. Jadi kalau kita tak nak dituntut di akhirat, selesaikan di dunia. Dengan apa? Minta maaf. Mak minta maaf sebab mak tahu mak salah masa kau muda dulu, masa kau kecil dulu. Mak tak didik ni. Sampai anak kita kata, tak apa mak, saya maafkan mak. Maafkan tak mak? Ya, maafkan mak. Saya cakap begini sebab pengalaman saya, ada beberapa orang ibu-ibu jumpa anak tak nak berubah. Saya kata, Acik pernah tak? Hajah pernah minta maaf tak dengan anak? Tak pernah Ustazah. Lepas tu, tak lama, seminggu lepas tu dia bagi saya baca mesej dia dengan anak. Saya buat macam Ustazah suruh, minta maaf sebab tak didik dengan elok. Tahu tak anak dia balas apa? Saya baca mesej anak dia. Anak dia balas, memang betul ibu, saya jadi macam ni sebab ibu. Saya tak semayang sebab ibu tak didik saya semayang. Rupanya anak tu simpan perasaan tu, anak tu luah, tapi hujung tu yang membahagiakan. Saya maafkan kesilapan ibu, saya maafkan. Dan saya akan cuba berubah. Dia kata sejak daripada tu anak tu berubah. Faham tak? Rupanya yang selama ni yang menghalang anak tu nak berubah, dia memberontak. Setiap kali mak dia marah, dia nak cakap depan mak dia, mak yang salah. Jangan marah kita. Mak baru nak paksa kita berubah sebab mak berubah 2 tahun ni. Kita dah dibesarkan macam ni sekian lama. Nampak kan? Berapa kes saya, kalau ibu-ibu yang mengadu anak dah besar tak nak berubah, saya kata, makcik cuba minta maaf. Mungkin ada kesilapan dan memang kita tak lari daripada buat silap. Subhanallah, Allahu Akbar.
para jemaah yang saya hormati sekalian, saya bukan niat nak mengecilkan hati ataupun nak membuatkan kita rasa kita teruk, tak. Tapi Sayyidatina Aisyah sebut, orang yang baik itu bila dia rasa dia teruk, dia rasa dia buat salah. Itu orang yang baik. Tapi bila ditanya, wahai Aisyah, siapakah orang yang buruk, orang yang jahat, yang rasa dia tak buat salah? Jadi bila kita rasa kita ibu yang buat salah, tindakan kita adalah minta maaf dengan anak-anak. Kita pun ada buat salah. Subhanallah. Sekarang dah pukul 11 dan kita pun tak dapat nak habiskan surah Ad-Duha ini. Kita boleh berhenti setakat ayat yang kelima sahaja. Mudah-mudahan sebenarnya yang akhir-akhir itu pun kita boleh bacalah sendiri. Kita bukan sekadar membaca surah Ad-Duha, tapi kita bertadabbur dan memahami apa yang nak disampaikan di sebalik firman Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, para ibu, para jemaah, para wanita yang saya kasih, yang saya hormati, bumi ini akan hancur, betul kan? Kiamat pasti akan berlaku. Dan tanda-tanda kiamat semua akan berlaku. Tempat kita duduk sekarang akan hancur lebur. Masjid ini pun akan hancur. Diri kita juga akan hancur. Kita akan mati. Tidak ada apa yang kekal daripada dunia ini. Walaupun debu, walau apa pun, tidak ada apa yang kekal. Tapi yang kekal semata-mata dalam tubuh badan kita ada satu, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul azim. Di hari yang tidak ada manfaat sedikit pun, harta benda, anak pinak kamu, pangkat kamu, semua tak ada manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang pulang bertemu berhadapan dengan Allah dengan jiwa yang selamat. Subhanallah. Mudah-mudahan selepas ini balik saja, keluar je daripada dewan ni, masjid ni, balik nanti bersedia dengan apa jua ujian Allah. Kita akan terus diuji. Percayalah, balik rumah nanti ada je benda yang akan membuatkan kita rasa nak marah. Mungkin adalah benda tu yang melepek kain ke, ada pinggan tak basuh ke, adalah benda-benda. Betul tak? Akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula bila balik yang tak pergi kuliah kat rumah tu, elok dia. Perangai yang balik dia kuliah ni yang terbalik. Balik marah-marah, saya penat-penat balik daripada kuliah, terbalik. Awak duduk kat rumah baca berita daripada tadi, tengok telefon, buat apa? Akhirnya pahala yang patut kita dapat datang kuliah habis lebur, dia pula dapat pahala sabar sebab balik-balik kena marah. Terbalik, betul kan? Kita akan diuji. Antara yang Allah ajar kepada kita ni penutup betul-betul ya, sebab kita ada kesedaran dalam majlis ilmu. Jadi kesedaran perlu tutup dengan tindakan. Apa tindakan yang kita boleh buat ialah, ibu-ibu sekalian, biasakan dengan zikir yang diajar oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Sadaqallahul azim. Mereka yang apabila ditimpa ujian ataupun musibah, mereka terus kata, inna lillah, ini datang daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un, semuanya dikembalikan kepada Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Mereka itulah yang akan mendapat rahmat pertolongan daripada Allah. Sekecil apa pun ibu-ibu sekalian, cuba biasakan. Balik ada pinggan tak basuh, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Betul ni. Suami pun dengar, kenapa tu awak doa saya mati ko? Dia tanya kan. Tak adalah, ini datang daripada Allah. Allah sedang uji saya. Allah uji melalui awak tak basuh pinggan. Tapi saya tak nampak awak dah, saya nampak Allah yang sedang uji kita. Bila kita nampak suami yang menguji kita tu yang marah sangat pada suami, tapi bila kita nampak Allah yang menguji kita, akhirnya kita tak marah, siap pesan lagi, bang saya nak pergi kuliah, awak makan pinggan tak payah basuh, tinggal je. Seronok. Tapi insya-Allah yang pesan macam tu dia akan basuh.
Tapi bukan pelik, ikhlas. Bang, betul ni, nanti awak tinggal je, basuh tangan je. Tak apa, nanti saya basuh. Bukannya muka pelik, bukan muka, tak apa, tinggal je, nanti basuh. Itu tak ikhlas. Tapi ikhlas kerana Allah, tak apa, awak tinggal je. Jadi yang pesan macam tu, ikhlas pada Allah. Allah bagi dalam hati dia perasaan bertanggungjawab. Betul. Subhanallah. Nampak cucu tumpahkan air, innalillah, sebelum marah. Lepas tu marah-marah lah. Tapi marah kita akan dipimpin oleh Allah. Dan cucu tu, itulah kali terakhir dia cuai. Tapi kalau marah-marah, dia tak dapat pesanan nasihat kita, yang dia dapat kemarahan kita saja. Dia tak berubah. InsyaAllah para jemaah sekalian, biasakan zikir inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau rasa panjang sangat, sebut inna lillah saja. Inna lillah, ini datang daripada Allah. Itu adalah kalimah tauhid yang kita nak pasak dalam diri kita. Apa jua yang berlaku, ada jiran menyakiti kita, inna lillah, ini datang daripada Allah. Anak menyakitkan hati kita, inna lillah, ini datang daripada Allah. Anak perantaraan saja. Lama-lama kita jadi orang yang sabirin, orang-orang yang sabar. Subhanallah. Saya mohon maaf salah dan silap, kekurangan, sudah pasti ada buat silap, sudah pasti ada kekurangan. Pada jemaah sekalian, saya ucapkan terima kasih daripada semua yang pihak yang berusaha sampai yang hadir semuanya. InsyaAllah di sini kita bertemu, di syurga Allah kita bersatu. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.